أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita seperti biasa, iaitu pengajian kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah seperti biasa kita akan sambung pada muka surat 5. Kitab Jawi pada muka surat 5, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Baik, kita akan mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. ففيها يحصل له الخلوة معه والانفراد به والمجالسة له والانقطاع إليه. وفيها ترفع عن قلوبهم الحجب والأستار وتجلي فيها حقائق الأسرار وتشرق فيها الأنوار. فيها تكون المناجاة والمصافات وهي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. Baik, ini sambungan kita daripada cerita semalam tentang berkenaan daripada perkataan Imam Ghazali
berkenaan tentang dikatakan sembahyang. Jadi kita dah maklum jadi sembahyang ini 5 waktu ni dikatakan daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian dia dibahaskan lagi pula fafiha, maka padanya pada solat itu. Jadi nak ceritakan lagi pula apakah rahsia yang ada pada solat itu. Ni tengok. Maka padanya pada solat itu hasillah baginya, yakni terjadilah baginya, bagi hamba itu khulwah, khulwat. Apa maksud kata baginya khulwat? Yakni seperti berkhulwat. Yakni seperti berkhulwat. Diibaratkan kita semayang ni seperti berkhulwat, iaitu pada pihak ketiadaan bimbang. Iaitu ketiadaan bimbang ia, melainkan dengan mereka yang berkhulwat ia sertanya dan pekerjaannya. Jadi diibaratkan, maksudnya khulwat ni, maksudnya seseorang itu dikata ketiadaan bimbang ia, melainkan dengan mereka yang berkhulwat ia sertanya dan pekerjaannya. Bila sebut khulwat ni, terjadilah bagi seorang yang semayang tu dalam keadaan ketiadaan bimbang, ketiadaan kerunsingan. Biasa kalau orang semayang ni, dia khulwat ni, seolah-olah kata tu dia tidak perlu bimbang, tidak ada perkara dunia tidak ada perkara yang dunia bagi dia. Ni bagi hati seorang tadilah. Kalau dia tidak ada, dia khusyuk dan sebagainya tu, maksudnya dia tidak ada, dipanggil khulwat. Seolah kata dia tu semayang tu menghadap Allah Ta'ala saja. Itu maksud dia. Maka padanya solat hasillah, yang terjadilah. Itu maksud hasil. Maka terjadilah baginya, bagi hamba tadi, khulwat. Sunyi. Khulwat ia sertanya serta Allah. Soalan kata dia tu berkhulwat dengan Allah Ta'ala. Khulwat ia sertanya serta Allah. Dan dapat asing ia hamba. Apa maksud dapat asing? Ini seperti berasing. Tulis itu. Dapat asing, yang ini seperti berasingan. Yang ini pada keadaan dapat peduli dengan yang lain. Maksudnya dapat berasingan ni, berasingan daripada makhluk. Itu maksud dia. Dan dapat asing ia hamba dengan dia, dengan Allah. Tulis itu. Dapat asing ia daripada makhluk. Dapat asing ia, takut salah faham dapat asing ia dengan dia, dengan Allah. Oh, takkan kita nak mengasingkan dengan Allah? Bukan begitu. Dapat asing ia, dapat berasingan ia hamba tadi tu daripada makhluk. Tambah sikit. Dapat berasingan ia hamba itu daripada makhluk dengan Allah ini, dengan mengingatkan Allah. Dengan sentiasa mengingat Allah. Apabila kita sentiasa mengingat Allah, maka kita terasinglah kita daripada makhluk. Itu maksud dia. Itu dia. Ayat-ayat dia. Dia kecakapan. Syidaw ni dia kadang-kadang ada tasawuf. Saya ulang balik. Bagi siapa yang tak sempat. Dan dapat asing ia dengan dia, dengan Allah. Apa maksud dapat asing ia dengan Allah Ta'ala? Bukan dia berasingan dengan Allah Ta'ala. Dan dapat asing dapat berasingan ia hamba daripada makhluk. Dengan dia, dengan Allah ini, dengan mengingat Allah Ta'ala. Maksudnya apabila dia sentiasa mengingat Allah Ta'ala, maka dia dapat berasingan daripada makhluk. Apabila hati dia sentiasa ingat Allah Ta'ala, maka dia tu terasing daripada makhluk. Itu maksud dia. Itu dia. Dan dapat sekedudukan
baginya bagi Allah, dan dapat ini dan hasil. Itu maksud kata dapat, hasil. Dan hasil sekedudukan baginya bagi Allah. Apa maksud sekedudukan? Apa maksud kata dia tu bersekedudukan dengan Allah? Apa maksud dia? Tulis di tepi. Dobit di tepi. Yakni pada berkhitab seorang hamba itu dengan Tuhan. Yakni pada berkhitab seorang hamba itu dengan Tuhan. Berkhitab ni menghadap. Yakni pada menghadap seorang hamba itu dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab panggil khitab. Khitab ni berhadapan. Tapi bukan berhadapan tu kata Tuhan duduk depan kita tu, bukan begitu. Seolah-olah. Dalam ilmu tasawuf, dikatakan, kita kata seolah-olah Tuhan tu di hadapan, bukan kita i'tikad. Kalau kita i'tikad Tuhan depan, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tu kena faham Maksud kata di sini, dia kata apa? Dan mereka dan dapat sekedudukan baginya bagi Allah. Dan hasillah, maksud dan sekedudukan di sini, yakni pada berkhitab, pada berhadapan seorang hamba itu dengan Tuhan. Itu maksud dia. Itu maksud kata sekedudukan. Jadi hasil terjadilah semayang tadi itu, seseorang itu dapat berkhitab dengan Allah Ta'ala. Dapat mengadu-ngadu pada Allah Ta'ala. Itu maksud kata sekedudukan. Dan memutuskan diri hamba tadi kepadanya, kepada Allah. Apa maksud kata memutuskan diri kepadanya, pada Allah? Ni jangan salah faham. Lepas tu saya cakap kitab ni payah, kitab Shade-out ni. Kalau tak biasa mengaji, tak boleh mengajar. Ambil lah siapa-siapa pun. Dia pandai macam mana pun, kalau tak biasa belajar kitab ni, dia pening. Takut-takut dia faham sendiri. Takut-takut dia faham sendiri. Tengok. Tengok dia kata. Dan memutuskan dirinya kepada Allah. Bukan kata dia tu dengan Allah Ta'ala tu memutuskan, bukan begitu. Dobit dia tepi. Apa maksud kata memutuskan dirinya kepada Allah Ta'ala? Yakni memutuskan selain daripada Allah Ta'ala. Yakni memutuskan perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Tulis itu. Yakni memutuskan perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Bukan kita nak memutuskan kita dengan Allah Ta'ala. Tak. Nak memutuskan perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Iaitu makhluk. Apa dia? Tulis itu. Iaitu melupakan perkara yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Iaitu melupakan perkara yang lain daripada Allah Ta'ala. Perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kita melupakan perkara yang selain daripada Allah Ta'ala tu, iaitu makhluk. Hanya semata-mata hanya Allah Ta'ala saja yang kita ingat. Itu maksud kata dalam sembahyang. Allah Akbar. Itu maksud kata memutuskan dirinya kepada Allah. Kita ni payah. Kalau tak mengaji, tak boleh nak baca. Payah kita ni. Takut salah faham. Memutuskan dirinya pada Allah. Kalau orang tak biasa mengaji, kalau orang yang profesional, dia suka membaca. Bila membaca tu, dah memutuskan dirinya kepada Allah. Diri dia tu nak putuskan rangkaian dia tu dengan Allah Ta'ala. Bukan faham gitu. Maksud di sini nak memutuskan di sini, yakni dia nak memutuskan selain perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Dia nak memutuskan makhluk. Hanya semata-mata ingat Allah Ta'ala sahaja. Itu maksud dia. Ni panggil ayat balaghah. Dan dapat mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding
dan tabir yang di antaranya. Tengok cakapannya, tinggi. Cakapan Syed Daud ni tinggi. Dia panggil fiqh tasawuf. Tinggi tak ni. Tengok cakapannya. Dan mengangkatkan mengangkat apa? Tambah sikit. Dan mengangkatkan, yang ini mengangkatkan solat itu daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang di antaranya hati dan di antara Allah Tuhannya. Apa dia nak cerita ni? Dan dapat mengangkatkan. Tulis itu. Tulis itu kata dan dapat mengangkatkan. Mengangkat tu apa maksud mengangkat? Tulis yakni. Tulis yakni. Tulis di tepi dobit di tepi Yakni tiada lupa hati orang yang solat itu. Yakni tiada lupa hati orang yang solat itu akan Allah Ta'ala. Yakni tiada lupa hati orang yang solat itu akan Allah Ta'ala. Itu je. Yakni tiada lupa hati orang yang solat itu akan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sentiasa mengingat Allah Ta'ala. Itu maksud kata mengangkatkan solat daripada hati. Maksudnya sentiasa mengingat Allah Ta'ala. Tiada lupa hati orang yang solat itu akan Allah Ta'ala. Maksudnya sentiasalah orang yang solat itu sentiasa mengingat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Satu. Tengok. Dapat mengangkatkan solat itu daripada hati mereka itu. Mereka itu orang yang solat. Mengangkat apa? Akan dinding dan tabir. Mengangkat tadi kita dah cerita tadi. Iaitu hati kita sentiasa mengingat Allah Ta'ala. Mengangkat ni maksudnya menghilang asalnya. Maksudnya dapat mengangkat maksudnya sentiasa mengingatkan Allah Ta'ala. Sentiasa orang yang sembahyang itu mengingatkan Allah Ta'ala. Sentiasa mengingat tu akan dinding dan tabir di antaranya, di antara hati dan antara Allah Ta'ala. Dan antara Allah Tuhannya. Tuhan bagi hati. Apa maksudnya tabir dan di antaranya dan di antara Allah? Tulis di tepi pula. Tulis di tepi. Dobit di tepi. Iaitu antara hati kita dengan Tuhan itu. Payah perkataannya. Lepas tu kita kena takwil. Iaitu antara hati kita dengan Tuhan itu ada dinding. Ada dinding. Iaitu, tulis sikit lagi. Iaitu tidak boleh ingat kepada Tuhan. Iaitu tidak boleh ingat kepada Tuhan. Tetapi apabila kita solat, boleh menghilangkan dinding. Boleh menghilangkan dinding dan tabir. Boleh menghilangkan dinding dan tabir. Apa dia? Iaitu ingat kepada Tuhan. Itu maksud dia. Jadi maksudnya apa gini? Jadi antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan tu, seolah-olah kata tu, antara hati kita dengan Tuhan itu ada dinding. Apa dia ada dinding? Dinding tu apa? Diibaratkan dinding tu seperti, iaitu tidak boleh ingat kepada Tuhan. Iaitu tidak boleh ingat pada Tuhan. Apa dia?
Tetapi kena ingat, apabila nak hilangkan dinding dan tabir tadi tu, apabila kita nak menghilangkan dinding dan tabir itu, iaitu kita mengingat kepada Allah Ta'ala. Jadi nak cerita apa di sini? Nak cerita kata hati kita dengan Tuhan tu ada terdinding. Tetapi apabila kita semayang, kita mengingat Allah Ta'ala tu, maksud Allah kata dinding tu dah tak ada dah. Tabir tu dah tak ada dah. Seolah gitu. Apabila kita nak menghilangkan dinding tu dan tabir tu, apa dia? Apakah cara dia untuk kita menghilangkan tabir dan dinding tadi tu? Iaitu kita sentiasa mengingat Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Asalnya hati kita ni terdinding, terhijab, ada tabir hati kita dengan Tuhan tu. Hati kita nak mengingat Allah Ta'ala tu asalnya ada terdinding. Tapi apabila kita sentiasa mengingat Allah Ta'ala di dalam sembahyang, dalam sembahyang kita mengingat Allah Ta'ala, seolah kata Allah Ta'ala tu ada di hadapan kita, maka dikatakanlah boleh menghilangkan dinding dan tabir tadi. Itu maksud dia. Itu maksud kata, disebut tadi. Dan dapat mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang diantaranya, antara hati dan antara Allah, Tuhannya. Itu maksud kata mengangkat. Maksudnya dapat menghilangkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang diantaranya dan antara Allah Ta'ala Tuhannya. Nak menghilangkan tu ialah kita mengingatkan Allah. Sentiasa mengingat Allah Ta'ala di dalam hati kita. Itu maksud dia. Habis. Payah kita dia. Maksud dia payah. Dia kadang-kadang kitab Jawi ni kadang maksud dia. Kadang-kadang kita tak boleh faham dengan sendiri. Dia tak macam kitab Rumi. Kitab Rumi, kalau kitab baru buat, orang buat sekarang, orang zaman sekarang nak buat, kadang-kadang bahasa tu kita mudah faham. Ulama' dulu dia buat bahasa ni dengan sebab bahasa dia dulu satu. Kemudian dia ambil daripada kalam ulama'. Dia nukilkan daripada kalam ulama', kemudian dia letak dalam kitab dia. Ulama' dulu dia cermat sungguh, tuan-tuan. Zaman kita sekarang, kalau nak kata penulisan yang baik, pastilah dia tu guna idea dia tulis. Sebenarnya tu, itu bukanlah orang yang brilian, bukanlah orang yang hebat. Orang yang hebat, dia ambil daripada perkataan ulama', kemudian dia letakkan dalam kitab dia. Itu orang yang hebat. Lepas tu kadang-kadang setengah orang kata apa ni, orang yang hebat ni mestilah idea dia bagus. Tak. Dalam bab agama, dia tak sama dengan bab dunia. Bab dunia, kalau akal dia tu cerdik, itu kita angkat tangan. Memang betul. Sebab idea dia bagus. Tapi dalam bab agama, dia tidak kira idea. Dia kira berapa banyak yang kita belajar dengan berapa banyak kita belajar, berapa banyak pengetahuan kita tentang ulama' dulu. Berapa banyak kitab-kitab yang kita tahu. Itu yang dia katakan, bila ilmu kita banyak bertalaki, banyak kitab yang kita belajar, maka ilmu kita luas. Bila ilmu kita luas, apabila kita nak buat kitab, kita nukilkan perkataan ulama', kita letak dalam kitab kita. Kita hanya just terang sikit-sikit sahaja. Itulah dia katakan orang yang hebat. Tok guru saya, kalau tengok Baba Rashidi, seorang tokoh di Fatani, sekarang ni tengah naik. Dia antara tokoh yang tengah banyak mengarang kitab. Dia tak mengarang kitab dengan idea dia. Dia mengarang kitab, dia ambil nukilan daripada kitab-kitab ulama' besar. Tapi tak ada orang mampu boleh buat. Tanyalah orang zaman sekarang, mampu tak dia nak ambil daripada kitab-kitab besar, kitab Arab, kemudian dia letak dalam kitab dia? Sebab apa saya kata tak mampu? Sebab apa? Kenapa Baba Rashidi ni dia tok guru lah di petani, dia menantu Baba Lasarah. Saya pernah mengaji dengan dia. Perkataannya dalam kitab semua perkataan ulama'. Kenapa orang zaman sekarang ataupun di tempat kita tak boleh nak buat macam tu? Kenapa susah sangat? Sehingga kan dipuji oleh Tok Guru Malaysia lah, pujilah Baba Rashidi ni. Dia kata bagus.
Sebab nak ambil tu kena ambil masa lama. Dia kena telaah kitab. Sampai pukul 3-4 pagi. Tak tidur. Mengajar lagi. Mengarang kitab lagi. Sentiasa mengarang kitab. Kalau kita kata ustaz di PhD kan bukan PhD. Lebih dari PhD lagi dah. Tak ada orang boleh buat macam dia. Dia boleh kitab berapa banyak kitab Arab. Kemudian dia nukilkan, tulis dalam kitab Jawi. Dia terjemahkan bukan kitab Rumi, kitab Jawi pula. Dia type lagi. Dia type sendiri, bukan seorang orang. Dia siap type lagi. Sampai pukul 3-4 pagi. Saya jumpa dia sendiri. Dia dalam umur lebih kurang 45 lah. Allah hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Dia belajar di Syria waktu lama, dekat 10 tahun. Di Syria. Di Syam. Dia belajar dulu. Dia kata, hamba bukan tak mahu ambil PhD, dia kata. Saya tanya, kata baba tak saya ambil PhD ke? Dia kata, kita ni tak ada nak ambil, dia kata. Tak sempat nak ambil, sebab apa? Sebab dah masyghul dengan mengarang kitab. Duk mengajar lagi, mengajar berpagi. Dia mengajar pondok. Dia buka pondok, saya pergi pondok dia. Kitab Sahih Bukhari, semua hadis, semua kitab dia mengajar. Daripada pagi dia mengajar sampai pukul 12 malam. Seorang dia mengajar. Siapa boleh buat macam tu? Tak apa lagi mengajar. Lepas pukul 12 lah, dia tengok kitab balik, merajaah kitab. Dia karang kitab pula dah. Karang kitab tu bukan guna ayat dia, guna akal dia. Dia ambil perkataan ulama sebab kitab Arab ni bukan senang nak terjemah. Bukan senang nak terjemah kitab Arab ni. Allah Akbar. Dia perlukan dengan ilmu nahwu yang kuat, baru nak terjemah. Tambah-tambah lagi, bila kitab tu berjilid-jilid, perkataan ulama dulu lagi payah. Siapa mampu nak buat begitu? Tak ada. Tak boleh nak banding. Kalau kita kata, alah, dia tak ada apa pun ustaz. Dia hanya ada degree je. Tapi, Masya Allah, Tabarakallah, tak ada orang boleh buat macam dia tu. Dia sampai tidur pun berapa jam. Duk terjemah kitab, duk karang kitab. Lepas tu mengajar kitab pula dah. Saya pernah belajar dengan dia. 3-4 buah kitab, khatam kitab dengan dia. Allah Akbar. Dia ni salah seorang, dia ni besan bagi Babeli Qadha. Baba Zulkifli yang minggu depan Jumaat ni, nak start mengajar ni. Dia panggil besan. Dia Babeli Qadha pun kahwin dengan anak Baba Sarah. Dia pun kahwin dengan anak Baba Sarah juga. Sebab anak Baba Sarah banyak ramai perempuan. Tok Guru ni, dia akan ambil anak murid yang cerdik. Tok Guru ni akan ambil anak murid cerdik. Apa anak murid cerdik? Anak murid yang banyak belajar kitab. Sepernah satu hari dulu, kalau dia pondok dulu, ada orang datang, dia dapatlah, alhamdulillah, dia datang tu nak masuk Minang, anak Tok Guru. Walaupun ada pangkat besar, Tok Guru tak terima. Mu duit banyak ke, mu ada harta banyak, dia tak kira. Tok Guru satu dia pesan, kalau mu boleh ganti tempat aku, silakan. Boleh pindah anak dia. Tapi masalah ni Baba Rashidi dengan Babeli Qadha, Tok Guru pinang dia. Bukan Baba yang pergi pinang anak Tok Guru tak. Tok Guru tu pinang dia. Ni nak cerita Nak cerita kata orang alim Orang alim ni dia sendiri pergi cari untuk anak dia. Dia tak pergi cari, dia tak ada anak dia tak ada kawan dengan siapa. Walaupun ada kawan pun, dia memang ikut cakap ayah dia lah. Ayah dia pergi cari. Dalam sebab anak murid ramai, dia tengok mana yang pandai-pandai, yang banyak mengaji kitab tu, yang cerdik tu, dia ambil jadi menantu. Itu macam tu. Memang dulu macam tu. Zaman kita sekarang payah dah. Tapi kalau di Fatoni, di Thailand, kalau di belah-belah Kedah, Kelantan tu ada. Tapi tu tak banyak dah, tak macam dulu. Tu payah. Habis itu. Itu nak cerita kata, perkataan ulama kitab ni memang payah. Bukan senang Bukan senang kita nak belajar kitab Jawi. Saya pun belajar. Kalau tak belajar, saya tak boleh nak mengajar. Saya pun ambil perkataan ulama' je. Bukan idea kita. Kalau kata saya ni pun tak cerdik mana pun. Dalam nisbah dunia tu kita tak cerdik mana pun. Sebab kita boleh mengaji agama ni sebab kita ambil nukilan. Nak kena tengok kitab. Kitab berapa banyak nak tengok kitab. Mengaji berapa banyak nak kena ngaji. Habis. Itulah beza. Baba Rashidi tu saya pernah tanya dia sendiri. Dia kata dia tak sempat nak ambil master dengan PhD. Bukan tak pandai. Lebih cerdik dia lagi daripada orang biasa.
Tapi dia bukan tak pandai sebab dia duk masyhur, duk sibuk. Dia buat kitab-kitab banyak sekarang. Kitab-kitab Jawi tu dia buat. Daripada kitab Arab dia terjemahkan banyak. Alhamdulillah. Ulama pondok kita tolong buat. Alhamdulillah. Allah Akbar. Lepas tu saya pun rasa, kita pun rasa macam bersungguh-sungguh. Saya lah. Tengok Abah Rashidi tu, saya pun nak fikir, Baba kata doakan saya Baba. Saya pun nak telah kitab juga. Macam Baba mengajar pun kuat macam dia juga. Mudah-mudahan dapatlah kita duk mengarang kitab tapi ambil nukilan daripada ulama, kita terjemah dalam kitab Jawi. Itu yang kita nak buat sekarang. InsyaAllah lah. Doa-doa. Baik, habis. Kemudian. Itu maksud dia. Itu maksud kata dapat mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang diantaranya dan antara Allah Tuhannya. Itu maksud kata apabila seseorang itu mengingatkan, sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang dia, maka itu dapat mengangkatkan, dapat menghilangkan terdinding, dinding tadi dan tabir tadi. Terhilang dah hijab tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita mengingat Allah Ta'ala. Termasuk dia. Habis. Dan nyatalah padanya pada solat tu. Dan nyatalah padanya pada solat itu. Munajat hamba dengan Tuhannya. Dan jernih hatinya. Dan sirnya. Wah, payah saja. Nampak tengok. Dan ialah perhubungan antara hambanya dan Tuhannya Azza wa Jalla. Bagaimana nak urai? Ni kalau tak mengaji ni payah ni, tengok. Dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya. Dan jernih hatinya dan sirnya. Dan ialah perhubungan antara hambanya dan Tuhannya Azza wa Jalla. Kalau dia tak mengaji tu nak urai lagu mana? Payah. Baik, saya nak terang. Ni kena dobek ni kena dobek. Dan adalah padanya. Minta maaf. Saya langkah. Saya langkah. Tengok sikit. Saya langkah. Dan nyatalah padanya pada solat itu akan segala haqa'iq dan asrar. Dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya. Tu dia. Dan nyatalah padanya pada solat itu dan nyatalah padanya pada solat itu segala haqa'iq. Apa maksud segala haqa'iq? Segala haqa'iq dan asrar. Tulis di tepi, dobek di tepi. Yakni mengetahui orang yang solat itu, akan segala hakikat dan rahsia-rahsia. Yakni mengetahui orang yang solat itu akan segala hakikat dan rahsia-rahsia. Hakikat ni maksudnya dengan perkara yang sebenar. Jadi bila orang yang semayang ni, dia dapat tahu perkara yang hakikat sebenar dan dia mengetahui juga rahsia-rahsia. Kalau betul-betul semayang dengan khusyuk dan sebagainya lah. Tengok Allah, semayang ni banyak rahsia tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam solat tu ni ada segala hakikat dan asrar rahsia. Memang betul Sebab tu kadang-kadang kalau orang jaga semayang 5 waktu ni, kemudian dia banyak semayang, kadang-kadang apabila dia banyak semayang tu, kadang-kadang dia tak dapat, dia dapat tahu Allah Ta'ala beri pada dia, Allah Ta'ala campakkan dalam hati tu satu rahsia. Rahsia tu kadang-kadang dia tak boleh cerita kat orang. Ada Saya dulu pernah tanya Tok Guru Saleh, dia kata kadang-kadang kita semayang ni Allah Ta'ala bagi rahsia pada kita. Tapi kadang-kadang rahsia tu yang kita tak dapat nak sampai kepada orang lain. Hanya kita tahu, kadang-kadang kita sendiri tak tahu. Tapi Allah Ta'ala beri itu pada kita kadang-kadang dengan tidak semena-mena. Payah cerita benda ni. Benda nak cerita payah.
Tiap-tiap orang tu akan merasainya. Kalau dia tiap-tiap orang kita ni, tuan-tuan, perempuan mungkin, mungkin dengan banyak semayang dan sebagainya. Semayang sunat lah, semayang wajib tu memang confirm dah. Kan? Dengan banyak semayang tu, boleh jadi kadang seorang tu dia dapat Allah Ta'ala bagi rahsia kepada dia. Bagi rahsia kepada dia. Kelebihan semayang tu. Maksud rahsia ni, maksud Allah Ta'ala beri pada dia kelebihan semayang. Dengan sebab kelebihan semayang tu, dia jaga semayang Jumaat. Dia khusyuk dalam semayang fardu. Allah Ta'ala bagi rezeki yang murah pada dia. Banyak Allah Akbar. Dengan tak semena-mena, kadang-kadang dunia tu datang pada dia. Bukan dia mencari dunia, tapi dunia tu datang pada dia. Ada saya boleh tengok. Seorang hamba Allah. Jaga semayang Jumaat. Allah Akbar, semayang Jumaat 5 waktu. Tapi kita tahu pekerjaan dunia dia. Nampak pekerjaan dunia. Tapi pekerjaan dunia tu datang pada dia. Dapat datang pada dia. Kita bukan nak cerita apa, ustaz dia pakai kereta besar ni, orang dunia ni. Tak. Tak semesti kalau orang pakai kereta besar tu orang dunia, tak. Dunia tu benda, itu benda kita, benda apa, kewajipan kita nak pakai, kita nak perantaraan kita. Orang ni pakai kereta besar. Tapi tengok, apa kelakuan dia, apa dia buat, apa rahsia dia. Semayang. Semayang Jumaat tak tinggal. Dengan kereta besar tu dia pergi semayang Jumaat. Tengok apabila semayang, boleh jadi dia ada dapat rahsia semayang, kita tak tahu. Dia tak cerita kat orang. Sebab Allah Ta'ala bagi rahsia pada dia. Kita orang yang kita yang jenis tak semayang Jumaat, tiba-tiba kita kata kat dia. Lagi dapat pahala kat dia free-free. Sonok ya. Dia pun tak tahu pun tak apa. Tengok dia, pakai BMW, pergi semayang. Semayang pun ahli kodak, apa, biasa-biasa je, jangan cakap. Kita tak tahu, boleh jadi dia khusyuk lebih daripada kita lagi. Kita tak tahu. Sebab semayang ni tak ada title. Ustaz ke, engineer ke, pangkat apa ke, tak ada. Bila kita masuk dalam semayang, kita sama je. Orang sebelah kita tu sama dengan kita, sama je. Kita dengan Tuhan je. Tak ada kelebihan lah. Mestilah ustaz lebih daripada dia. Wallah alam. Kita tak boleh nak cakap benda tu. Benda ni teknikal. Panggil apa? Benda ni hanya Tuhan saja yang tahu. Kita maklum lah. Tapi kata orang tu, ustaz dia ni bagus lah. Allah. Dengan pergi mengaji lagi, semayang lagi, khusyuk lagi. Dapat rezeki dia murah je. Wallah alam, kita tak tahu. Itu Allah Ta'ala bagi pada dia. Kita lain pula Allah Ta'ala bagi. Tiap-tiap orang tu tak sama. Ni kata rahsia ni. Hakikat semayang ni. Allah Akbar. Tengok. Nyatalah padanya itu segala haqaid dan asrar. Segala hakikat semayang dan segala rahsia semayang. Teranglah padanya. Teranglah padanya pada solat itu cemerlang. Cemerlang ni nak tafsir pada terang. Cemerlang tu samalah. Maksud terang nak tafsir. Cemerlang segala cahayanya. Apa cahaya? Apa maksud kata cahaya? Tengok. Tulis itu. Cemerlang segala cahaya, yakni terang segala makrifat seseorang yang sembahyang. Terang segala makrifah bagi seorang yang solat, seorang yang sembahyang. Jadi apa? Maksudnya, seorang yang sembahyang tu dia dapat makrifah. Dia kenal Allah Ta'ala. Makrifah. Maksudnya, bila dia mengenal, dia tahu hakikat dan rahsia semayang tu, maka dikatakan dia tu dipanggil makrifah. Maksudnya orang yang semayang tu dikatakan makrifah. Allah Akbar. Ini tinggi perbahasan ni. Maksudnya tinggi tu maksudnya nak dapat title macam ni bukan senang. Allah, tengok Syekh Daud ajar. Dia kadang-kadang Syekh Daud dia cerita dalam kitab ni, kadang-kadang dia seorang waliullah. Kita maklum Syekh Daud ni waliullah. Wallahu alam, boleh jadi dia ada perasaan macam ni, boleh jadi dia dapat zauq macam ni.
Sebab tu kitab-kitab ulama dulu dia bercakap, dia tulis tu dengan sebab pengalaman ataupun zauq. Zauq ni orang panggil rasa. Sebab tu kata ulama tasawuf, man lam yazuq lam yadri. Barang siapa yang tidak rasa, maka dia tak tahu. Kita tak tahu, kita tidak pernah mengalaminya, macam mana kita nak cerita? Tapi ada pun para wali, mereka pernah mengalaminya. Soalan kita maksudnya mereka ada experience, ada pengalaman. Dan mereka dapat apply. Bukan nak cerita kata, oh, orang ni lebih, apa sahaja nak cerita, Ustaz? Ini nak cerita kelebihan semayang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun bermula nikmat kamu. Wa amma bi ni'matika fahaddis, maka ceritakanlah. Jadi bagi ulama tasawuf, dia menceritakan ni sebab dengan kelebihan semayang. Nak menggemarkan kita jadi begitu. Nak cerita kata, oh, rahsia semayang tu banyak. Kalau ulama dulu tak ada cerita pada kita, maka kita tak tahu. Sebab tu kata, malam yazuk, lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Itu maksud dia. Allah Akbar, hebat Syed Daud. Itu maksud kata, dan teranglah padanya pada solat tu cemerlang, yang ini terang. Dipanggil tafsir. Tafsir pada terang. Cemerlang segala cahayanya. Ini cemerlang segala makrifat bagi seorang yang sembahyang tadi. Mana jelas bagi makrifat bagi orang yang sembahyang tadi. Dan nampak segala rahsia dan hakikat sembahyang tadi. Allah Akbar, habis. Dan adalah padanya, pada sembahyang tadi, munajat. Sembahyang tu ada munajat juga. Ada munajat. Tengok. Tengok. Nak cerita sedikit. Masalah asrar. Disebut. Ni saya cerita sikit. Dalam sirah sedikit. Disebutkan di dalam kitab Imamatus Salah wa Asrariha. Muka surat 80. Seorang dari Al-Arifin Billah berkata kepada muridnya. Ni. Jadi ada seorang Arif Billah. Bila sebut Al-Arif Billah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia berkata pada muridnya. I'lam annal musalliya yunaji rabbahu. Wa annaka waqifun baina yadayhi tatlu alaihi kalamah fanzur hauzzaka minal Qur'an wa tadabbur ma taqra'uhu falaysa al-muradu jam'al huruf wala ta'lifaha wala hikayatal aqwal wa innamal muradul qira'atu bitadabburi ma'ani ma tasluhu fala takun jahilan. Allah Akbar. Tengok. Dia seorang Arif Billah. Dia beritahu pada anak muridnya tentang rahsia semayang ni. Tengok dia kata apa. Apa cerita dia? Maksud dia. Ketahui oleh kamu. I'lam. Orang yang bersolat itu, ia bermunajatkan Tuhannya. Dan engkau itu berdiri di hadapan Tuhannya. Ini dia beritahu pada anak murid dia. Engkau membacakan kalamnya. Kita baca Fatihah kan. Maka tilikkanlah habuan engkau daripada Quran. Perhati, tadabbur kita dalam baca Quran tu. Tilik. Serta perhatikanlah barang yang engkau bacakannya. Ini salah satu daripada kita nak dapat munajat dengan Allah Ta'ala. Kita bermunajat dengan Allah Ta'ala tu dengan kita tadabbur. Kita menghayati dengan apa yang kita baca. Ini kalam seorang ahli sufi. Al-Arif Billah. Maka bukanlah murad itu menghimpunkan huruf-hurufnya. Bukan kita nak suruh menghimpun huruf-huruf dalam bacaan tu, bukan. Serta dan susunannya. Dan menghikayatkan perkataannya. Akan tetapi bukan nak suruh ceritakan apa yang kita yang tu, bukan. Tetapi muradnya dikenaki itu ialah
membaca serta memperhatikan makna-makna yang dibacakannya. Maka jangan adalah engkau itu termasuk golongan orang-orang yang bersifat dengan kejahilan. Ini nasihat daripada seorang ahli sufi. Berkata Ibnu Atha. Ni ada. Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Allah Akbar. Saya cukup kagum Matan Hikam tu ada 100 dekat 200 bait syair. Apa tu? Kalam kata hikmat. Saya kalau mengaji kitab Hikam tu seronok dulu Saya mengaji kitab Hikam ni kita mengaji dulu waktu budak tak faham. Saya mula-mula mengaji pada ketika umur 21, tak faham langsung kitab Hikam. Tapi bila mengaji pada ketika umur 30, kita mengaji tu baru nampak sikit-sikit. Tengok. Berkata Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Barang siapa yang bersolat dengan ketiadaan hadir hatinya, ia adalah seperti mereka yang menghadiahkan 100 sunduk kotak yang kosong kepada raja. Ini perumpamaan Ibnu Atha'illah. Kata Ibnu Atha'illah, orang yang tidak menghadirkan hati dia dalam semayang, maksudnya dia tidak khusyuk dan sebagainya, seorang kata, seseorang itu menghadiahkan sunduk. Apa sunduk? Kotak. Sunduk bahasa Arab. Menghadiahkan kotak yang kosong kepada raja. Dia kata, maka ia akan musta'azab dari raja itu. Memang confirm lah. Kita bagi kotak kosong ke raja, memang kena azab lah kita dengan raja. Seandainya ia bersolat dengan hadir hatinya. Kalau kita menghadirkan hati dalam semayang. Maksudnya menghadirkan hati, maksudnya kita sentiasa mengingat Allah Ta'ala. Maka ia adalah seperti mereka yang menghadiahkan permata yakut yang berharga 1000 dinar kepada raja. Allah Akbar. Permata yakut ni memang permata yang mahal. Nilaian dia berpuluh-ribu ringgit. Yakut. Boleh jadi beratus ribu ringgit permata yakut ni. Yang berharga 1000 dinar. 1 dinar pun dah berapa dah. 1 dinar pun dah 700 lebih. Ini katakan 1000 dinar. Lagilah banyak. 1000 dinar. Kalilah 700. Dah berapa dah. Sedangkan kita nilaian sekarang 1 dinar pun dah dekat 800 ringgit. Contohlah kita kata 700 ringgit, 800 ringgit. Kali dengan 1000. 1000 dinar. Berapa? Berpuluh ratus ribu ringgit. Banyak. Habis. Berkata Ibnu Battal, munajatul musalli rabbahu ibaratun an ihdaril qalbi wal khusyu'i fi shalah. Ni Haji Kamal Zaman tanya. Haji Kamal Zaman bagi tahu semalam. Kata Ibnu Battal, munajatul musalli rabbahu ibaratun an ihdaril qalbi wal khusyu'i fi salati. Tengok. Maksudnya bermunajat seorang yang semayang tadi kepada Tuhannya itu, macam mana yang dikatakan munajat? Ialah ibarat daripada menghadirkan hatinya dan khusyuk di dalam solatnya. Itu maksud munajat. Maksud munajat, kata munajat orang semayang tadi tu, maksudnya dia menghadirkan hatinya dan khusyuk di dalam semayangnya. Habis itu. Banyak perkataan ulama' lagi. Saya nak nakalkan banyak. Kata setengah soalan dari arifin, syartun man yunaji rabbu ayushahidahu wa mata tahaddasa fi salati ma'a ghairillah. Fama huwal musalli allazi yunaji rabbahu wa yushahiduhu. Syarat mereka yang bermunajat akan Tuhannya ialah musyahadahkan Tuhannya. Ni kata nampak musyahadah. Ni nak kata munajat kita dengan Tuhan ni maksudnya apa? Kata setengah ulama', kata setengah arifin, ialah musyahadahkan Tuhannya. Apa musyahadah? Kita pandang dengan mata hati, soalan kata Tuhan tu ada di hadapan kita. Kita pandang dengan pandangan mata hati kita. Itu dia panggil munajat. Jadi banyak tafsiran munajat. Salah satu munajat tadi iaitu khusyuk dalam solat. Menghadirkan hati. Kata setengah arifin pula, dia kata, nak dikatakan munajat itu ialah kita musyahadah kita dengan Allah Ta'ala. Apa musyahadah?
kita pandang dengan mata hati kita, Allah Ta'ala tu seolah-olah Allah Ta'ala tu ada di hadapan kita. Tu dia. Dan apabila bercakap dalam solatnya selain daripada Allah Ta'ala, maka apa ia orang yang bersolat yang bermunajatkan Tuhannya serta bermusyahadahkannya. Tu bermusyahadah. Allahu Akbar. Habis itu, jadi panjang pembahasannya. Itu salah satulah. Itu di antara ulama-ulama yang membahaskan tentang munajat. Iaitu kata Imam Ibn Atta'illah. Nak cerita kata menghadirkan hati. Allahu Akbar. Habis itu. Tengok. Dan adalah padanya munajat. Dan adalah padanya solat itu munajat. Munajat ni kita dah maklum tadi dah. Menghadirkan hati dan khusyuk di dalam semayang. Itu kata Ibn Battal. Kata Ibn Battal, menghadirkan hati dan khusyuk dalam semayang. Adapun kata setengah arifin, bermunajat itu dengan mana? Musyahadahkan kepada Tuhannya. Allah Akbar. Seronok kalau tengok bab tasawuf ni saya lah. Kita tengok dalam tasawuf ni, kadang-kadang tengok dalam hadis. Saya tengok dalam kitab Hadis Usfuriyah. Hadis Usfuriyah ni banyak betul bab tasawuf. Dia cerita bab tasawuf. Walaupun hadis, tapi cerita tentang wali-waliullah. Cerita, seronok kita dengar. Habis. Dan adalah padanya pada solat itu munajat. Kita dah tengok tadi munajat tu apa? Munajat hamba dengan Tuhannya. Dan jernih hatinya. Apa maksud jernih? Tulis sikit. Sebelum jernih tu tulis sikit. Apa maksud kata ada padanya solat tu munajat hamba dengan Tuhannya? Tulis itu. Tulis di tepi. Apa maksud kata munajat Allah kepada hambanya? Tulis di tepi. Dobek pada kata munajat. Dan adalah padanya solat munajat hamba dengan Tuhannya. Apa maksudnya? Tulis di tepi. Bukan kita nak cerita pasal munajat, nak cerita kata apa yang dikatakan munajat hamba dengan Tuhannya. Tulis di tepi, yakni munajat Allah akan hambanya iaitu, tulis dobek di tepi. Munajat Allah akan hambanya. Kena kedak ni nanti Ustaz. Iaitu dengan memberi faham. Oh, ni tak kena ni. Bukan. Munajat hamba akan Tuhannya iaitu dengan membaca Al-Quran dan segala zikir. Tulis itu. Maksud kata munajat hamba dengan Tuhannya iaitu dengan membaca Al-Quran dan segala zikir. Itu kaedah dia. Membaca Quran apa? Iaitu Fatihah tu lah. Kita bermunajat dengan Allah Ta'ala tu dalam solat, iaitu kita dengan berzikir. Apa berzikir? Apa maksud baca Quran? Baca Quran iaitu apa? Kita baca Fatihah, kita baca surah Al-Azim. Zikir apa Ustaz? Iaitu kita apa? Contoh kita rokok. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita rokok. Sami Allahu liman rabbana lakal hamd. Itu dikatakan zikir. Itu yang kita katakan bermunajat kita dengan Tuhan dengan mana apa? Kita membaca Al-Quran di dalam solat, apa dia? Fatihah dan surah Al-Azim. Dan juga berzikir pada Allah, iaitu apa? Kita mengingatkan Allah Ta'ala, iaitu seperti apa? Seperti kita apa? Dalam rokok kita nak baca apa? Dalam i'tidal nak baca apa? Dalam sujud nak baca apa? Itu maksud dia. Itu yang dikatakan berzikir. Contoh kita baca doa iftitah. Doa iftitah tu dikatakan berzikir. Bila kata berzikir, maksudnya kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Habis itu. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jernih hatinya dan sirnya. Jernih ni cerah, terang.
Dan cerah hatinya, terang hatinya. Dan sirnya. Sirnya tulis batin hatinya. Dan batin bagi hatinya. Batin ni perkara yang tersembunyi. Baik, dobit di tepi pula. Jernih tu apa maksud jernih? Tulis di tepi. Yakni, dobit tepi Yakni, ini banyak dobit sungguh lah kita. Baguslah orang tak tanya soalan bagus. Duk dobit lah. Letih dobit. Tulis. Apa ustaz ni banyak sangat dobit. Sebab ni perkataan ni payah sikit. Dia perkataan tasawuf. Kalau kita baca sesuatu tak faham. Perenggan ni. Perenggan mana? Perenggan Fafihah Yahsulu tadi tu. Sampai takat ni dia punya tu payah sikit. Dia punya cakapan tasawuf. Tengok. Dan jernih hatinya dan sirnya. Apa maksud jernihnya? Tulis. Yakni. Suci hati. Yakni suci hati. Yakni suci hati daripada sifat-sifat kejahatan. Yakni suci hati daripada sifat-sifat kejahatan, iaitu sifat mazmumah. Iaitu sifat mazmumah. Seperti takabur, dengki, riak dan sebagainya. Seperti takabur, dengki, riak dan sebagainya. Itu dikatakan jernih hatinya. Maksudnya bila sebut jernih hatinya, suci hatinya daripada perkara-perkara yang jahat, iaitu sifat mazmumah. Seperti dengki, dengki, ujuk, riak lah, takabur sebagainya lah. Tu ni, habis. Dan jernih hatinya. Yang ni cerah. Suci hatinya dan sirnya. Dan juga kita mensucikan sirnya. Sirnya apa? Tulis perkara yang tersembunyi di dalam hati. Sir ni perkara yang tersembunyi di dalam hati. Dipanggil batin. Batin ni perkara yang tersembunyi dalam hati. Jadi bukanlah sir ni dipanggil batin, batin hati. Habis. Dan ialah solat itu. Tengok. Perhubungan antara hambanya dan Tuhannya Azza wa Jalla. Apa maksud kata? Dan ialah solat itu seperti. Tambah sikit lagi. Dan ialah solat itu seperti. Ni kalau orang belajar balaghah ni, ajaran dia hazahkan adat tashbih. Dia buangkan kaf, dia buangkan seperti tu. Dia panggil tashbih baligh. Siapa yang belajar balaghah tu dengan saya ni tahulah. Dan ialah perhubungan. Adakah semaya itu perhubungan terus? Tak, seperti perhubungan. Dobit jawi pendek sikit tapi tak cekak pula. Ya betul. Siapa boleh tulis jawi silakan. Ajar Rahayu boleh, tak ada masalah. Saya memang dobit jawi. Memang dah biasa daripada dulu Bukan benda kecil pun. Sejak mengaji ni je. Umur dah 20 lebih baru nak dobit jawi. Saya lah, diri saya sendiri kita kata kat diri kita. Saya sejak dobit kitab jawi ni mulai pada umur 22. Sebelum tu memang tak pandai tulis jawi sangat. Pandai juga tapi dah lama tinggal. Maklumlah kita orang KL Lepas tu kita pun sekolah Lasal. Duk sentuh tu. Jadi memang tak tulis dah jawi dah. Jadi kekok lah tulis jawi tu. Waktu umur 1 tu. Nak eja pun tak pandai. Tapi bila masuk pondok, saya tulis rumi, orang gelak kat saya. Sebab apa? Orang pondok ni dia semua tulis jawi. Kita pun tak pandai sangat tulis jawi, tu merangkak. Bila ustaz tok guru ajar tu dobit, kita pun tahu binatang apa lah dobit ni. Apa dobit kita pun tulis bila tulis tu lambat nak tulis jawi. Saya lah dulu. Kemudian macam mana nak buat ni? Saya lah. Lepas tu kata kawan saya lah, kawan pondok. Dia kata kalau nak kata Abel, mula-mula saya ngaji pondok Kelantan dulu. Kalau Abel nak boleh tulis jawi cepat ni, Abel tulis tiap-tiap hari kata. Tiap-tiap hari tu jumpa kertas tulis jawi. Jumpa kertas tulis jawi.
Saya jawi lama juga Saya guna jawi lama Jumpa kertas saya tulis jawi. Jumpa kertas tulis jawi. Lala saya tulis jawi, tulis. Alhamdulillah dalam masa 3 bulan, 6 bulan. Kita tak apa nak cidik mana 3 bulan lah lebih kurang. Tulis jawi. Alhamdulillah dapat tulis jawi. Alhamdulillah. Syukur Tulis jawi sampai sekarang. Tak tinggal lah jawi saya. Saya pergi ngaji Mesir ke, kalau ada kitab Arab ke, kalau nak tulis nak tulis terjemah ni, tulis jawi juga. Tak tulis rumi langsung. Tak tulis. Sampailah sekarang. Sampai saya kekok tulis rumi sekarang. Sebab tu kalau orang minta tulis pakai tangan, kalau mesej tak apalah kalau mesej WhatsApp tu memang rumi lah. Tapi kalau nak tulis kertas, nak tulis rumi panjang-panjang esei, memang kekok lah tangan saya. Rumah saya tergelak kat saya. Tulis rumi. Jadi kekok lah. Sebab kita selalu macam ni rumi kan. Ni jawi macam ni. Jawi macam ni. Rumi macam ni. Jadi dah tak biasa. Alhamdulillah Baik, habis. Tengok. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi Alhamdulillah, syukur. Baik. Tengok. Dan ialah perhubungan antara hambanya dan Tuhannya Azza wa Jalla. Apa maksud kata dan ialah? Dan ialah solat itu seperti, tulis itu, dobel situ. Dan ialah solat itu seperti perhubungan antara hambanya dan Tuhannya. Baik. Apa yang dimasukkan perhubungan antara hambanya dan Tuhannya? Dobel di tepi. Dobel di tepi. Iaitu seperti perhubungan pada menyampaikan maksud, pada menyampaikan kepada maksud. Itu dimaksud katakan seperti perhubungan, iaitu pada menyampaikan kepada maksud. Apa maksud? Jadi soalan kata, hubungan kita hamba dengan Allah, hubungan kita sebagai makhluk dengan Tuhan tu, nak menyampaikan kepada maksud. Maksud kita apa? Kita bertalian, kita perhubungan kita dengan Tuhan tu, maksud kita apa? Untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Ibaratnya gini. Bandingannya begini. Tapi ni makhluk, nisbah makhluk. Baik. Kita baik dengan orang ni. Apa sebab? Nak menyampaikan maksud kita. Tapi itu ada gharak, tujuan. Adapun kita dengan Tuhan, maksud kita tu apa? Nak mencapai keredaan Allah Ta'ala. Maksud kita dengan contoh. Kita bukan nak kata benda tak baik, tapi dengan manusia lah. Contoh kita kata gini. Contoh jemaah dengan saya. Kenapa hubungan kita ni rapat? Sebab nak menyampaikan maksud apa? Nak dapat kita mencapai keikhlasan belajar dan juga mendapat apa? Ilmu yang berkat. Tu je maksud dia. Nak dapat ilmu yang berkat. Tu je. Itu dipanggil perhubungan kita dengan guru. Anak murid dengan guru. Nak dapat berkat keberkatan belajar. Nak dapat sanad belajar. Perhubungan tu, sanad tu. Nak dapat apa? Dobitan. Dobit tulis tu. Tu yang mahal tu. Itu rare tu. Saya dulu diingat tu waktu belajar dulu. Bagi kita benda yang rare dalam kitab Jawi ni, apabila guru mengajar, maka guru memberi dobitan. Itu dipanggil rare bagi kita. Yang tak ada pada orang lain. Sebab apa? Sebab kalau orang yang tak belajar, bila dia tak belajar, dia tidak ada dobitan pada guru. Ya, Kalau dia tak belajar, dia hanya semata-mata dia faham dengan dia faham dari segi apa? Akal dia saja. Walaupun kata dia faham tu kena dengan dia sekalipun, tapi tak sama dengan kita belajar. Tapi apa? Dengan kita belajar ni ada dobitannya. Ada dobitan dari guru. Saya ambil daripada guru ni. Guru saya ambil dari guru ni. Nampak tak? Saya pernah tanya guru saya sendiri. Guru saya pernah bagi dobit. Okey, dobit sikit dia tepi. Lepas tu saya tanya, Tok Guru dia ambil dengan apa? Saya ambil dengan Abah Belah, dia kata. Dulu saya mengaji lagu ni, dia kata. Ni dobit dari guru dia. Guru dia pun ambil dari guru dia juga. Nampak tak? Bayangkan, dobitan yang saya bagi ni,
berapa puluh tahun dah. Boleh jadi tak lebih 100 tahun dah. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab saya dobit tu, saya bagi dobitan tu. Kadang-kadang dobitan tu, dobitan orang dulu. Cakapan orang dulu. Dia tak sama lepas tu yang kita kata rare tu. Kita kata rare tu. Tak dapat. Ibaratnya macam orang pakai spek Ray-Ban lah. Spek Ray-Ban ni, kalau beli Ray-Ban sekarang tak rare. Dia kalau beli Ray-Ban dulu ni, Ray-Ban dulu apa? BL. Oh, kalau Ray-Ban BL ni, oh, ni rare ni. Contoh, kita ada Ray-Ban BL. Lepas tu ada orang bagi kat kita hadiah. Tengok, ada tulis BL. Ini rare lama ni. Aku dapat dari orang ni, aku dapat ni. Nak cerita kata, belajar pun begitu juga. Dia tak sama yang baru ni. Ni Ustaz, ni Ray-Ban baru Ustaz. RB. Original juga, tapi dia tak sama dengan BL. Contoh. Ni benda dunia. Ray-Ban dulu, Ray-Ban RBL. Ni maklum. Dia ada tulisan kat tepi tu. Bingkai dia. BL. Tapi tak sama dengan RB. Tapi orang minat rare. Begitu juga kita belajar pun. Kita belajar gitu juga. Kita belajar ada dobitan guru dulu. Dia rare, dia tak sama dobitan sekarang. Nampak? Dobitan sekarang, dia bagi dengan mulut dia. Dia tak sama dengan dobitan guru. Guru bagi tu, tak sama. Itu panggil rare. Dia kata, benda yang kita dapat tu, benda yang satu berharga. Ibaratnya macam tadi lah, Ray-Ban tadi lah. Saya bagi contoh. Ray-Ban tadi, dia tak sama. Benda lama. Orang lama dia pakai BL. Dia tak sama. Siap ada kulit tepi dia. Ray-Ban BL yang ada kulit tepi dia. Ada pun sekarang, Ray-Ban sekarang, dia tak ada kulit dah. Nak buat pun tak ada, dia dah tak keluar dah produk tu. Tapi kalau kita ada, dia benda sampai kat kita, jadi sampai ke lama tu ada. Itu barang dunia. Apatah lagi benda agama kita belajar, lagilah dobitan tu, lagilah berzaman-zaman sampai kat kita. Habis itu. Baik. Itu yang dikatakan, dan ialah sembahyang itu perhubungan antara hambanya dan Tuhannya Azza wa Jalla. Habis itu. Kemudian kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu. Bermula sembahyang itu Imaduddin. Dah sampai stesen kita dah. Stesen berhenti kita sampai dah. Alhamdulillah. Ini kita baca berapa baris hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang berapa baris? 5, 6 baris je. 5, 6 baris je. Ini sikit lah kita belajar, tak apalah. Tapi benda payah. Benda payah ni dia kena detail kan. 6, 7, 8, 9 baris je hari ni. 9 baris je. Alhamdulillah. Tak apalah 9 baris pun. Nanti tersambung lagi minggu depan insyaAllah. Dia bab fiqah ni, dia kena bagi detail sikit. Dobit-dobitan tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah tersambung lagi minggu depan. Malam ni insyaAllah kita baca kitab Penawar Bagi Hati sikit. Betul dah kena faham dulu. Kena teliti dulu. Baik, Alhamdulillah. Jadi itu bagi siapa-siapa yang nak belajar Jawi tu, tak usah belajar dengan saya lah. Praktikkan saja. Kak Lia tadi tu, praktikkan saja. Ajar Rahayu boleh praktik kat rumah. Tak ada apa pun. Praktikkan, tulis je. Asal jumpa kertas kosong, tulis Jawi. Tulis Jawi. Nanti bila biasa lama, biasalah. Tak ada kira dah. Siapa-siapa boleh tulis Jawi. Mudah je, tak payah. Asal kita faham, kita tulis cukup. Asal kita faham, cukup. Jawi ni pun kita panggil rare juga. Benda Jawi ni pun dah, zaman sekarang pun anak-anak kita belajar pun Jawi pun dah baru dah. Jawi lama tu tak ada dah. Jawi lama nak jumpa dalam kitab Jawi lah. Kitab lama. Habis itu. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin. Alhamdulillah. Lama dengan baru ni, kitab Jawi lama ni dia banyakkan dia ringkas. Kalau kitab Jawi baru ni dia banyak apa panjang, meleret. Contoh sifat. Kalau sifat kita dulu sad fata ta marbutah. Sekarang ni sad ya fa ta maftuhah. Sifat. Macam tu pula dah. Siap ada ikut tajwid lah. Sifat. Tu beza dia. Wallahu a'lam.